Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Jabatan Bombo dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Segala puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya panjatkan rasa kesyukuran di atas segala nikmat, limpah dan kurnianya. Kita masih dianugerahkan kehidupan, kesempatan dan peluang bersua sekali lagi dalam sesi perutusan Yang Amat Setia Ketua Pengarah Jabatan Bombo dan Penyelamat Malaysia bagi tahun 2021, yang mana sepatutnya dirancanakan dalam majlis pembarisan tahunan, namun di atas sebab PKP ianya terpaksa diubah suai selaras dengan perintah dan arahan Majlis Keselamatan Negara. Kepada semua warga Jabatan Bombo dan Penyelamat Malaysia, selamat Tahun Baru Masihi 2021, dan semoga tahun ini kita akan terus membawa pelbagai keberkatan serta diberi segala perlindungan, kesejahteraan dan kejayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Pada kesempatan ini, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua kaki tangan Jabatan Bombo dan Penyelamat Malaysia atau Wira Merah di atas segala sumbangan, dedikasi dan pengorbanan kalian untuk menunai dan juga melaksanakan tugas serta tanggungjawab serta menyampaikan perkhidmatan kebombaan, penyelamatan, keselamatan kebakaran dan pengurusan bencana sepanjang tahun 2020. Sesungguhnya, jasa bakti kalian hanya Allah dapat membalasnya dengan ganjaran yang baik. Yang Amat Setia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan dan warga Bombo yang dikasihi sekalian. Tahun 2020 adalah tahun yang penuh dengan cabaran. Diary 2020 diwarnai dengan pandemik virus COVID-19 yang melanda seluruh dunia dan turut memberi kesan yang amat mendalam kepada kehidupan manusia sejagat, termasuk seluruh rakyat Malaysia. Pandemik ini bukan sahaja menguji kekuatan dan kecekalan kita secara individu, tetapi daya ketahanan kita sebagai sebuah bangsa dan negara dalam menempuhi musibah global yang mengancam nyawa dan kehidupan. Kerajaan terpaksa membuat keputusan-keputusan yang penting yang amat sukar seperti menguatkuasakan Akta 342 dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, menghadkan aktiviti social ekonomi, memperketatkan kawalan di pintu-pintu masuk antarabangsa serta mewujudkan SOP-SOP dari masa ke semasa dalam usaha memastikan penularan wabak ini dapat dikawal sebaik mungkin. Dan sehingga sekarang ini, pandemik ini masih di peringkat kritikal dan tidak dapat dipastikan bila suasana ini akan berakhir. Setiap hari, bilangan kes baru masih mencatat jumlah yang amat tinggi dan membimbangkan. Situasi ini juga menyebabkan darurat diumumkan bagi membolehkan kerajaan membendung penularan COVID-19 serta meningkatkan ketenteraman dan keselamatan awam. Sejak penularan dikesan pada Februari 2020, Jabatan Bombo dan Penyelamat Malaysia telah memikul tanggungjawab yang besar sebagai salah satu agensi frontliner utama bagi menangani wabak tersebut. Sehingga 31 Disember tahun 2020, seramai 1,290 anggota jabatan telah terlibat dalam melaksanakan 17,585 operasi yang mana merangkumi 7 Humanitarian Assistance Disaster Relief atau HDDR, 1,375 pemindahan mangsa, 65 disinfeksi di kawasan epicenter dan juga di kawasan disinfeksi PUI dan PUS, 13,000 sanitasi awam yang melibatkan 14,784 premis dan 137 zon PKD. 3 bantuan pengurusan jenazah telah dilaksanakan
214 pemeriksaan keselamatan kebakaran stesen kuarantin dan juga tugas-tugas lain sebanyak 2,701. Tidak terkecuali, jabatan turut terkesan dan mengalami babak yang genting dan duka apabila seramai 55 orang anggota didapati positif COVID dan seorang pegawai telah pun kembali ke rahmatullah meninggalkan kita pada tahun 2020. Selain itu, pengoperasian 162 buah balai bomba turut terjejas dan anggota bertugas terpaksa dijajarkan secara pentadbiran. Bantuan daripada balai berhampiran digerakkan sehingga balai bomba dan selamat berkenaan dipulihkan semula. Panggilan kecemasan pada tahun 2020, dikala kita sibuk melaksanakan tugas-tugas pengekangan penularan wabak COVID-19 ini, fungsi dan peranan jabatan dalam aspek pemadaman kebakaran dan penyelamatan tidak berubah dan aset serta sumber manusia beroperasi seperti biasa dengan mematuhi SOP yang ditetapkan. Sepanjang tahun 2020, jabatan telah menerima sebanyak 124,596 panggilan kecemasan, meliputi 71,588 atau 57.4% kes penyelamatan, 38,865 atau 31.2% kes kebakaran dan 13,903 atau 11.2% tugas-tugas khas. Berbanding dengan keseluruhan 117,065 kes kecemasannya direkodkan pada tahun 2019, terdapat peningkatan sebanyak 6.4% pada tahun 2020. Purata panggilan turut meningkat kepada 341 kes sehari berbanding dengan 320 pada tahun 2019. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor menunjukkan perangkaan kecemasan yang tertinggi. Kematian dan kemusnahan dan juga serta harta benda yang diselamatkan. Tafsiran harta yang berjaya diselamatkan akibat kebakaran adalah sebanyak RM13 bilion, iaitu penurunan sebanyak 72.9% berbanding dengan RM48 bilion pada tahun sebelumnya. Penurunan drastik ini disebabkan bilangan panggilan kecemasan yang rendah semasa berlakunya pandemik COVID-19 melanda negara. Perkembangan positif ini turut dicatatkan dalam pencapaian KPI respon time di bawah 10 minit, iaitu meningkat sebanyak 5.97% daripada 53.12% pada tahun 2019 kepada 59% pada tahun 2020. Disusuli pula pencapaian National Average Response Time pada 11.59 minit, iaitu peningkatan sebanyak 18% berbanding dengan 14.14 minit pada tahun 2019. Saya percaya peningkatan positif ini adalah sejajar dengan pembangunan fire cover jabatan yang sentiasa dikaji dan juga ditambah baik, selain turut disumbang oleh faktor-faktor pertambahan balai bomba yang baru yang beroperasi pada tahun 2020 serta strategi dan juga pre-planning yang kini dan berterusan. Ini jelas apabila angka kematian akibat kebakaran telah menurun sebanyak 2.5%, iaitu kepada 118 berbanding dengan 121 kematian pada tahun 2019. Manakala kematian disebab oleh kelemasan di air turut menurun sebanyak 14.7%, iaitu 198 pada tahun 2020 berbanding dengan 232 orang meninggal pada tahun 2019. Statistik penurunan kematian ini berkait rapat dengan usaha gigih jabatan bersama dengan rakan strategik dalam melaksanakan program khidmat masyarakat dan juga kesedaran awam. Tirai 2021
dibuka dengan kejadian banjir monsun Timur Laut. Di beberapa negeri, terutama sekalinya di pantai timur semenanjung Malaysia, dan sehingga kini kejadian banjir masih belum reda di beberapa kawasan. Tugas-tugas penyelamatan mangsa banjir sedikit mencabar pada musim kali ini, kerana pada masa yang sama, kita masih perlu mengamalkan SOP bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19. Namun saya percaya kita berupaya melaksanakan setiap operasi tersebut dengan cukup cemerlang. Pada tahun 2021, Jabatan akan mengoptimalkan keupayaan dan peranannya dalam sektor kebombaan dan keselamatan dengan hala tuju dan penekanan utama kepada fokus-fokus berikut. Fokus pertama, melaksanakan strategi-strategi di bawah Dasar Kebombaan dan Penyelamatan Negara atau DKPN 2030. DKPN digubal bagi tujuan meningkatkan tahap perlindungan dan kesedaran awam terhadap keselamatan kebakaran dan pengurusan kecemasan. Dasar ini menggariskan 4 teras utama, iaitu persekitaran yang selamat, amalan dan pembudayaan keselamatan, kerjasama strategik yang inklusif, dan pemantapan kapasiti dan keupayaan jabatan. Bagi merealisasikan 4 teras tersebut, sebanyak 47 strategi telah dikenal pasti dan tindakan seterusnya yang perlu diambil selepas ini adalah menyediakan pelan tindakan dan program-program berkaitan serta sesi libat urus yang perlu dibuat dengan pihak-pihak berkepentingan. Fokus yang kedua ialah membangunkan infra, fasiliti dan sistem kebombaan serta pemodenan sistem penyampaian perkhidmatan kebombaan. Pada tahun 2020, sebanyak RM54 juta telah berjaya dibelanjakan bagi pembinaan ibu pejabat bomba negeri dan juga balai-balai bomba serta kerja-kerja menaik taraf balai-balai bomba dan kuartus, pembelian bangunan bagi balai bomba serta perolehan tapak tanah dan jentera serta aset jabatan. Sebanyak 5 buah balai bomba baru telah berjaya disiapkan, iaitu Balai Bomba dan Penyelamat Batu Niah, Balai Bomba dan Penyelamat Selangau dan Balai Bomba dan Penyelamat Asajaya di Sarawak, serta satu di Pahang, iaitu Balai Bomba dan Penyelamat Tioman, dan satu di Perak di Balai Bomba dan Penyelamat Kampung Gajah. Jabatan turut menyelesaikan perolehan tanah dan bangunan untuk dijadikan balai bomba, iaitu di Ampangan, Negeri Sembilan dan Sungai Pelan Kedurung di Sarawak dengan kos keseluruhan sebanyak RM2.96 juta ringgit Malaysia. Bayaran premium tanah juga berjaya diselesaikan untuk tapak balai bomba di Kelantan, Terengganu dan Pahang, manakala sejumlah 51 buah kuartus jabatan berserta fasilitis di dalamnya telah berjaya diselenggarakan. Pada tahun 2021, sebanyak RM169 juta telah diluluskan di bawah peruntukan pembangunan bagi pelaksanaan projek-projek sambungan rancangan Malaysia yang ke-11 serta 8 buah balai bomba baru melibatkan 4 buah balai bomba, 2 kuartus dan 1 ibu pejabat serta 1 pangkalan udara. Sebanyak RM95 juta peruntukan belanja mengurus pula akan digunakan bagi kerja-kerja penyelenggaraan berkala di bangunan-bangunan bomba di seluruh negara. Pihak Economic Planning Unit atau EPU turut meluluskan cadangan pembinaan pangkalan udara Subang di bawah Rancangan Malaysia ke-12 yang dijangka dimulakan pada suku ketiga tahun 2021 dan dijangka beroperasi pada tahun 2024. Pada masa ini, jabatan memiliki 9 unit helikopter berserta 27 juruterbang bagi melaksanakan tugas-tugas penyelamatan udara seperti bodyvac, medivac, casivac, waterbombing, search and rescue, penghantaran organ transplant dan natural disaster management.
Jabatan juga sedang berusaha untuk memohon kelulusan kepada pihak CAAM bagi mewujudkan Forward Operating Base Selatan di negeri Johor agar tugas-tugas pengoperasian udara dapat dimantapkan lagi pada masa yang akan datang. Pada tahun ini, jabatan akan menerima 100 unit pick-up 4x4 Mitsubishi Triton bagi menggantikan kenderaan utility sedia ada yang sudah tidak ekonomik untuk diperbaiki. Di samping perolehan 150 unit Compact Fire and Rescue Tender atau CFRT, 6 unit Fire Rescue Boat FRB serta perolehan 5 unit jentera khas serta 1 sistem kebombaan C4I, Command, Control, Communications and Computer Intelligence. Selain daripada itu, jabatan juga akan menerima 6 unit drone daripada Industrial Collaboration Program ICP pesawat AW189 untuk mempertingkatkan lagi tugas-tugas pengoperasian kecemasan. Jabatan juga telah berjaya mewujudkan pengkalan data penyelidikan dan 2 orang pegawai Puspec telah mendapat pengiktirafan daripada MBOT sebagai Professional Technologist atau TS dan seorang pegawai sebagai Certified Technician atau TC. Pada masa yang sama, Jabatan Berhasrat membangunkan pusat kalibrasi di Puspec yang boleh ditawarkan kepada pihak universiti dan agensi penyelidik seperti UniKL, SIRIM dan CREATE. Jabatan juga telah menguatkuasakan ujian ke atas PAM menentang kebakaran mengikut MS 2616, 215 serta dalam proses untuk mendapatkan perolehan makmal kebakaran melalui persijilan MSISO 17025-2017 daripada Jabatan Standard Malaysia atau JSM. Sebanyak 24 ujian ketahanan api bahan binaan di Fire Testing Furnace telah dilaksanakan dengan jumlah pulangan kepada kerajaan sebanyak RM92,440 melalui kerjasama dengan pihak SIRIM. Usaha turut dibuat bagi memastikan makmal penyiasatan kebakaran mendapat akreditasi dan pengiktirafan dari segi sistem pengurusan dan kualiti keputusan yang dihasilkan. Kecemerlangan perkhidmatan kebombaan turut didokongi oleh kesiapsiagaan jentera dan juga peralatan kebombaan yang berenjin. Sebanyak RM31 juta telah dibelanjakan untuk melaksanakan 17,112 kerja-kerja penyelenggaraan yang melibatkan servis, pembaikan dan juga breakdown. Sebanyak 8,370 penyelenggaraan berjadual telah dilaksanakan, iaitu 93% daripada 9,000 sasaran yang ditetapkan. Fokus yang ketiga, meningkatkan tahap kompetensi dan profesionalisme warga sumber manusia Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Adalah amat penting untuk memiliki personel dan sumber manusia yang berpengetahuan, yang berkemahiran agar tahap perkhidmatan jabatan sentiasa berada di tahap yang terbaik pada tahap profesional dan cemerlang. Tahun ini, jabatan akan membangunkan modul bagi pengukuhan kompetensi kepada anggota pasukan khas EMRS, PPDA, HAZMAT dan CBRNE merangkumi penilaian ujian teori, praktikal dan CPD atau Continuing Professional Development. Selain daripada itu, jabatan juga memperkukuhkan tadbir urus serta pengembangan PBB SWAT dan juga MOXA di pasukan-pasukan sukarela serta pasukan bomba komuniti bagi menjadikan mereka ini kompeten dan berupaya bertindak sebagai pegawai bomba sepenuhnya. Kejayaan jabatan melancarkan PBB SWAT di 4 lokasi hotspot di Pantai Kuala Nerus dan Dungun di Terengganu serta Tok Bali dan Bacok di Kelantan pada November 2020 perlu diperluaskan ke lain-lain kawasan di samping perwujudan PBB Moxa di kawasan berisiko tinggi
seperti di gunung dan juga di gua. Dimaklumkan seramai 10 anggota PBB Moksa telah dipilih dari kalangan Malim Gunung Taman Negara Mulu Sarawak, dirancang untuk ditauliahkan pada bulan Mac tahun 2021. Impak COVID-19 turut membawa beberapa aspek pembaharuan yang membuka laluan kepada pembangunan, termasuklah pembangunan pelan jalinan digital negara atau jendela secara kolektif yang menuntut agensi-agensi kerajaan untuk meningkatkan tahap kesaling hubungan serta teknologi komunikasi masing-masing. Pengurusan dan operasi harian mula dilaksanakan secara di atas talian, termasuk mesyuarat, seminar dan kursus-kursus semasa. Pada tahun 2020, jabatan terlibat di dalam beberapa kursus online, termasuk di peringkat antarabangsa seperti Assistance and Protections Basic Training Course for First Responders in Asian Region 2020 yang telah disertai oleh pegawai HAZMAT dan CBRNE jabatan. Jabatan turut memperkenalkan program pembelajaran atas talian atau e-learning bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pegawai-pegawai semasa tempoh PKP. Sebanyak 14 modul kursus telah disampaikan meliputi aspek pemadaman dan penyelamatan. Program baru seperti Grad Course turut diperkenalkan bagi membawa kursus-kursus anjuran jabatan ke negeri-negeri dan disesuaikan mengikut keperluan negeri berkenaan. Modul yang terlibat adalah road traffic accident, pemadaman kebakaran struktur, pengendalian reptilia babisa yang mana dikendalikan oleh tenaga pengajar daripada akademi dan juga daripada subject matter expert atau SME dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri. Untuk tahun 2020, jabatan akan melaksanakan program pemantapan ketua balai secara atas talian yang melibatkan modul pengurusan balai tahap 1 dan juga tahap 2 dan serta soft skill. Program Grad Courses akan terus dikembangkan ke seluruh negara melalui 32 siri kursus dan melibatkan 6 modul, iaitu road traffic accident, pemadaman kebakaran struktur, pengendalian reptilia babisa, basic life support, open surface water rescue dan emergency medical rescue services. Jabatan turut mengenal pasti beberapa institusi pembelajaran untuk pegawai-pegawai kanan seperti di Razak Schools of Government RSOG, Malaysian Institute of Management MIM, Fire Services College United Kingdom dan Alabama Fire College United States bagi kursus berkaitan dengan pengurusan strategik dan juga kepegawaian. Bagi memastikan Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia, wilayah tengah setaraf dengan institusi-institusi latihan yang lain, jabatan sedang berusaha mendapatkan pengiktirafan pihak MQA bagi modul kursus Diploma Sains Kebombaan KDSK Grade KB 29 dan kursus Diploma Lanjutan Sains Kebombaan KDLSK Grade KB 41. Jika diluluskan, insya-Allah KDSK akan dikenali sebagai program Diploma Lanjutan Sains Kebombaan, manakala KDLSK pula sebagai program Diploma Pasca Siswazah Sains Kebombaan. Selain daripada itu, perancangan turut dibuat bagi menyediakan program latihan yang selari dengan teknologi otomotif terkini kepada para mekanik jabatan seiring dengan pertambahan jentera dan balai bomba. Fokus yang keempat, menambah baik peruntukan Undang-Undang Keselamatan Kebakaran dan memantapkan penguatkuasaan. Dalam membentuk kefahaman, kesedaran dan disiplin yang tinggi berhubung dengan keselamatan persekitaran dan bagi mewujudkan komuniti yang beretika self-regulatory, jabatan akan terus memantapkan perundangan, peraturan dan piawaian berkaitan dengan keselamatan kebakaran. Jabatan telah memuktamadkan beberapa peraturan-peraturan di bawah Akta 341, iaitu
Peraturan Perkhidmatan Bomba Perakuan Bomba Pindaan 2020 dengan memasukkan perkara berkaitan dengan Organisasi Keselamatan Kebakaran OKK. Yang keduanya, Peraturan Perkhidmatan Bomba mengkompaun kesalahan Pindaan 2020 yang telah dipinda dengan mengeluarkan Seksyen 51, kesalahan mengganggu tugas pegawai bomba daripada senarai kesalahan yang boleh dikompaun. Dan ketiganya, Perintah Perkhidmatan Bomba, premis ditetapkan atau Designated Building, Pindaan 2020 yang dipinda dari aspek senarai premis berkenaan. Jabatan akan terus menjadualkan pemeriksaan ke atas semua premis, terutamanya bangunan-bangunan berisiko tinggi, termasuk bangunan kerajaan dan struktur-struktur khas yang dikategorikan sebagai premis ditetapkan. Jabatan akan serius terhadap aspek keselamatan kebakaran bangunan. Usaha-usaha yang dirangka dan dilaksanakan bagi menjalinkan kerjasama dengan pelbagai agensi, termasuklah Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kementerian Pengangkutan Malaysia, bagi menjalankan pemeriksaan premis-premis kerajaan termasuk hospital seluruh negara dan juga hub-hub pengangkutan, selain menganggotai jawatankuasa khas pemandu dan teknikal bagi menangani isu baik pulih dan naik taraf premis-premis berkenaan. Sepanjang tahun 2020, sebanyak 88.02% premis ditetapkan telah memperolehi sijil perakuan bomba atau EPSI. Manakala sebanyak 12,000 premis telah dibuat pemeriksaan penghapusan bahaya kebakaran, termasuklah stadium-stadium utama, pusat-pusat tahfiz di seluruh negara. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 12,350 notis penghapusan bahaya kebakaran atau borang A telah dikeluarkan meliputi pelbagai jenis kesalahan. Sebanyak 10,982 pelan teknikal telah diluluskan daripada 17,447 keseluruhan permohonan. Jabatan juga turut menubuhkan Jawatankuasa Keselamatan Kebakaran Rumah Panjang bersama Universiti Malaysia Sarawak atau UNIMAS bersama dengan Persatuan Arkitek Malaysia, MFPA dan agensi-agensi di negeri Sarawak bagi menyelaraskan garis panduan termasuk menggubal reka bentuk rumah panjang yang mematuhi keselamatan dan pelindungan kebakaran tanpa mengganggu adat istiadat dan budaya penghuninya. Bagi memastikan teknologi keselamatan kebakaran yang terkini, pendekatan performance-based atau fire safety engineering approach semakin luas digunakan, terutamanya di dalam projek-projek mega negara seperti MRT, ECRL, BBCC dan juga TRX. Dari aspek penguatkuasaan, sebanyak 1,234 notis tawaran kompaun kesalahan telah dikeluarkan, manakala sebanyak 91 kes pendakwaan telah berjaya dijatuhkan hukuman dan menyumbang kepada kutipan denda sebanyak RM479,400, iaitu peningkatan sebanyak 36% berbanding dengan tahun 2019. Sepanjang tahun 2020, sebanyak 9,880 kes penyiasatan kebakaran melibatkan struktur dan kenderaan di seluruh negara direkodkan berbanding pada tahun 2019 dengan pengurangan sebanyak 900 kes. Kadar pengenalpastian punca kebakaran adalah sebanyak 99.9% dan hanya 1% sahaja tidak dapat dipastikan punca kebakarannya. Tahun 2020 menyaksikan tren peningkatan kebakaran yang melibatkan kenderaan. Dan justru itu, langkah proaktif perlu diambil bagi memantapkan kompetensi pegawai dalam kepakaran bidang automotif. Salah satu programnya ialah satu perjanjian dimeterai dengan DRB Highcom University of Automotive Malaysia dan Center
for Instructor and Advanced Skill Training atau SIAS bagi kerjasama latihan berkaitan dengan teknologi enjin, sistem pendawaan kenderaan dan juga kebakaran kenderaan. Fokus kelima, memperkasakan perlibatan secara inklusif semua pihak serta merakyatkan perkhidmatan kebombaan dan keselamatan kebakaran. Kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk agensi penyelidikan, institusi pendidikan, industri, sektor awam serta swasta akan diteruskan untuk perkongsian pengetahuan, kemahiran dan penerokaan bidang baru kebombaan selain usaha jabatan ke arah merakyatkan perkhidmatan kebombaan. Engagement dengan pelbagai pihak secara inklusif perlu dilaksanakan bagi mempertingkatkan kesedaran dan amalan pencegahan kebakaran yang tinggi di kalangan masyarakat. Pada tahun 2020, Jabatan telah berjaya melaksanakan 10 kajian kebombaan bersama dengan universiti dan agensi luar berbanding 7 kajian pada tahun 2019. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia turut menyertai program Konvensyen Inovasi di peringkat antarabangsa dan salah satu kejayaannya adalah Jabatan berjaya ke peringkat akhir dalam pertandingan inovasi X-Fire Innovation Challenge yang diurustiakan oleh WWF. Kerjasama dengan berbagai agensi penyelidikan dari dalam dan juga daripada luar negara turut dilaksanakan seperti dengan pihak BRE, Building Research Establishment, United Kingdom, KFI Korean Fire Institute, Korea Selatan dan SIRIM QAS International, Malaysia. Fokus yang keenam, mempergiatkan program community, kempen, kesedaran awam, libat urus dan kolaborasi dengan berbagai agensi. Selaras dengan hasrat untuk memastikan sistem penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan dapat dilaksanakan dengan cepat dan berkesan, Jabatan akan terus menggiatkan program kesedaran keselamatan awam dan MKAA di seluruh negara. Pada tahun 2020, sebanyak 15,006 kempen kesedaran keselamatan kebakaran dan keselamatan di air telah dilaksanakan dengan penyertaan seramai 2.137 juta peserta. Manakala 272 pasukan bomba komuniti dengan keahlian seramai 3,361 orang dan 282 skuad bomba dengan keahlian 4,348 orang telah berjaya ditubuhkan. Tumpuan pada tahun ini adalah kepada program Celek Suri yang akan melibatkan suri rumah dan keluarga. Program bomba komuniti melibatkan penduduk setempat dan juga program skuad bomba yang melibatkan kumpulan rukun tetangga, sekolah tahfiz, sekolah pondok dan pusat-pusat jagaan seperti untuk orang tua dan OKU. Jabatan Bomba telah menerima sebanyak 63 aduan integriti berbanding dengan 51 aduan pada tahun 2019, iaitu peningkatan sebanyak 12 kes. Kebanyakan aduan adalah berkaitan dengan salah laku pegawai di bawah Peraturan pegawai awam, tata kelakuan dan tata tertib 1993 atau PUA 395/1993, selain salah guna kuasa dan pengurusan dan juga yang berkaitan dengan disiplin dan etika. Bilangan tata tertib menunjukkan penurunan, iaitu daripada 52 kes pada tahun 2019 kepada 39 kes pada tahun 2020. Seramai 17 orang pegawai pula telah dikenakan tindakan buang kerja disebabkan oleh tidak hadir bertugas atau disebabkan oleh penyalahgunaan dadah. Bagi melicinkan proses kerja dari segi pemantauan dan penyimpanan maklumat, pada tahun 2021 ini, Unit Integriti akan memperkenalkan sistem atas talian yang dikenali sebagai e-tata tertib selain memperkenalkan dasar integriti dan anti-rasuah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta anti-bribery management system
dalam usaha untuk membenteraskan gejala rasuah dan penyelewengan di kalangan warga jabatan. Di samping itu, pada tahun 2020, jabatan telah berjaya melaksanakan urusan time-based kecemerlangan atau TBK1 bagi pegawai grade KB19 lantikan tahun 2006. Tahun ini urusan tersebut akan kita teruskan bagi lantikan 2007 yang masih lagi tertangguh selain urusan TBK2 bagi pegawai bomber grade KB22. Pada masa ini, penjajaran pejawatan Balai Bomber telah selesai dilaksanakan di 13 buah negeri kecuali Sabah, Sarawak dan Putrajaya. Struktur shift bekerja disusun semula daripada 24 jam kepada 12 jam yang mana melibatkan 72 balai selain penyusunan logistik dan keanggotaan mengikut risiko dan data insiden jabatan. Ianya juga sedang menyelaraskan permohonan perstrukturan semula jabatan yang dijangka akan dikemukakan kepada KPKT pada pertengahan tahun ini. Perbelanjaan keseluruhan jabatan bagi tahun 2020 adalah sejumlah RM918.5 juta, di mana prestasi keseluruhan perbelanjaan bekalan dan perkhidmatan jabatan telah mencapai 99.88%, iaitu RM261 juta. Ini merupakan prestasi terbaik jabatan dan tahniah saya ucapkan kepada pengarah-pengarah bahagian dan juga negeri serta komandan yang berjaya mencapai KPI keuangan jabatan. Pada tahun 2021 ini, jabatan diperuntukkan sebanyak RM901 juta di bawah peruntukan mengurus atau dasar sedia ada, iaitu peningkatan sebanyak 3% berbanding tahun 2020. Pada tahun 2020, sebagai penghargaan terhadap pengorbanan dan jasa petugas frontliner yang terlibat dengan pengawalan wabak COVID-19, kerajaan telah memanjangkan kemudahan allowance RM200 kepada anggota bomber yang mana sejumlah RM3.95 juta telah dibelanjakan bagi tuntutan pembayaran tersebut. Kaedah tuntutan yang dilaksanakan jabatan juga adalah yang terbaik yang menjadi template oleh pasukan laksana Kementerian Keuangan kepada jabatan lain. Di samping itu, pada tahun ini dimaklumkan melalui pakej permai RM300 sebagai bayaran one-off akan diluluskan kepada semua petugas frontliner termasuk Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Kita ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Kerajaan Malaysia. Bermula Januari 2021 pula, lebih 2,000 pegawai bomber bantuan akan menikmati kenaikan kadar allowance RM2 sejam, iaitu daripada RM6 kepada RM8 sejam, dengan pertambahan peruntukan sejumlah RM11.69 juta. Bagi meneruskan kebajikan anggota bomber, sejumlah 2.7 juta telah diperuntukkan bagi perlindungan insurans pegawai bomber sepenuh masa, PBB dan juga PBS. Perkembangan semasa ekonomi serantau dan global, terutamanya dalam menangani wabak pandemik COVID-19 pada tahun 2020, telah memberi impak kepada kedudukan keuangan kerajaan. Maka langkah mengoptimumkan perbelanjaan kerajaan perlu dilaksanakan secara menyeluruh, secara bijak, agar sumber dapat diuruskan dengan lebih cekap dan berkesan. Semua pengarah-pengarah bahagian dan juga pengarah negeri serta komandan perlu memastikan langkah-langkah proaktif dan instruktif dilaksana secara bersepadu oleh semua pihak bagi meneruskan kelestarian perkhidmatan kebombaan. Alternatif terbaik perlu dikenal pasti agar pembangunan dan pemodenan kebombaan dapat direalisasikan di samping pelaksanaan program-program yang berimpak tinggi kepada negara. Jangan takut jatuh
kerana yang tidak pernah memanjatlah yang tidak akan jatuh. Semangat yang lemah, buanglah jauh. Jiwa yang kecil, segera besarkan. Yakin percaya, iman pun teguh, masa depan penuh harapan. Selamat bertugas, semoga sumbangan dan pengorbanan kita yang penuh ikhlas, dengan penuh kejujuran, akan dianugerahkan dengan kerahmatan dan keberkatan ilahi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.